Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa untuk kita menyambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada yang tanya semalam tentang apa ni pendapat Imam Sanusi dengan pendapat Imam Ibnu Al-Arabi yang mengkafirkan muqallid itu pendapat tu bukan pendapat mutamad. Pendapat yang mutamad itu ialah seseorang yang tidak muqallid, yang bertaklid di dalam akidah dengan taklid yang jazim, maksudnya mantap lah, cuma tidak mengetahui dalil akli, maka dia sekiranya dia mempunyai keahlian di dalam nazar, dalam berfikir tentang dalil-dalil, maka dia dihukumi mukmin yang asin, mukmin yang tapi maksiat kerana meninggalkan kewajipan. Dan menurut Imam Sanusi dengan Imam Ibn Arabi kafir. Tapi dalam matan tu dia kata Imam Sanusi rujuk balik qaul dia. Tapi dia kata lam nara, lakinna lam nara fi kutubihi. Maksudnya kata Imam Majuri di sinilah Syekh Fudhali dia lam nara tu bukannya tak ada, maksudnya mungkin dia tak jumpa. Mungkin dia tak jumpa. Jadi ada dalam kitab Syarah Muqaddimat tu. Jadi kata Imam Yusi, dia nukilkan kedua-duanya. Satu kata jumhur kata apa ni kafir. Dalam Syarah Muqaddimat dia kata jumhur kata tak kafir, maknanya masih lagi beriman, sah iman dia. Jadi jumhur nukil macam mana boleh. Jadi kata Imam Yusi ada ihtimal, satu jumhur mutakallimin, satu lagi jumhur ulama lah. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa iman dia sah, cuma dia katanya jumhur mutakallimin kata iman tak sah. So sebenarnya itu bukan qaul mu'tamad lah. Dan insyaAllah hari ini kita akan bahas tentang qada dan qadar seperti mana yang telah saya sebut pada pertemuan yang lepas, sebab dia kaitan dia dengan sifat wahdaniyah fil af'al, sifat iradah dengan sifat sifat kudrah dan sifat iradah, dan sama juga ada kaitan dengan sifat ilmu juga. Jadi qada dan qadar. Kalau qada ni menurut Asy'ariyah ialah satu keputusan, satu ketentuan yang azali. Satu ketentuan, satu keputusan
yang qadir wa ta'ala. Jadi ada hadis mengatakan Sahih Bukhari, maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah Taala telah menulis takdir, maqadir, ketentuan-ketentuan khalaik, semua makhluk. Allah tulis di mana? Jadi di sini tertulisnya di Lauhul Mahfuz. Qabla lain tak cantik ya. Jadi Allah Taala telah menulis di Lauhul Mahfuz qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum penciptaan bumi, selama 50,000 tahun. Dia ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Katsir dia cerita awaluma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang antara makhluk yang awal yang Allah cipta ialah pen. Kemudian Allah Taala perintahkan kepada pen uktub, tulis. Pen tanya nak tulis apa yang akan berlaku sekarang sampailah hari kiamat. Jadi kalau kita lihat tulisnya segala maqadir itu yang dipanggil qada itu, kalaulah kita lihat dari segi itu, maka dia barulah, dia hadis. Sebab qalam hadis, Lauhul Mahfuz pun hadis, maka tulisan itu pun hadis. Tapi yang ditulis itu ialah apa yang Allah inginkan di dalam iradah dia sejak azali. Jadi pen itu dengan kuasa Allah lah, dengan kudrah Allah, pen itu menulis apa yang Allah kehendaki. Allah jugalah yang mentanjiskan sifat kudrah dia untuk membuatkan pen itu menulis di Lauhul Mahfuz apa yang Allah inginkan. Maka di sini ada dua. Satu, di dalam iradah Allah dia qadim. Jadi qada dalam iradah Allah dia panggil qada lah. Qada dalam iradah Allah Ta'ala itu qadim, tidak boleh hadis. Kita dah bahas kan, iradah Allah Ta'ala tidak boleh berubah-ubah, dan kalau berubah-ubah lemah. Jadi apabila pen itu menulis di Lauhul Mahfuz, maka tulisan itu barulah. Apa yang tertulis itu memang baru, tapi ditulis 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Okey. Kemudian ada qaul mengatakan bahawa setiap tahun kan malam nisfu Sya'ban itu diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam nisfu Sya'ban itu diturunkan qada ataupun maqadir, ketentuan setiap makhluk pada malam nisfu Sya'ban diturunkan setiap tahun. Untuk tahun tu je semua takdir diturunkan pada malam tersebut. Maklumat daripada Lauhul Mahfuz itu, ketentuan semua dibawa dan diturunkan, kemudian disampaikan maklumat itu kepada malaikat-malaikat yang bertugaslah untuk menjaga langit dan bumi setiap tahun. Kemudian dalam hadis juga mengatakan bahawa apabila bayi itu lahir, maksudnya di dalam kandungan ibu kan, 40 hari air mani, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi mudghah, nutfah, alaqah, mudghah. Jadi setelah 4 bulan atau 120 hari, maka diutuskan malaikat. Summa yursilu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepada seorang malaikat, fakataba alaihi arba'ah, ditulis, malaikat itu menulis ke atas janin itu. Sebelum tu wa nufikha fihi ruh, ditiupkan roh, kemudian summa ursila ilaihil malak, diutuskan kepadanya seorang malaikat menuliskan 4 perkara. Iaitu Allah Ta'ala tulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan juga sa'idun au syaqiyun, sama mana dia sa'id atau syaqi, maksudnya ahli syurga atau ahli neraka. Dituliskan bagi setiap manusia yang akan lahir. Kemudian ada
tulisan-tulisan yang ditulis oleh malaikat raqib atid kan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang manusia kerjakan, apa manusia katakan, semuanya dicatat oleh malaikat raqib atid. Jadi di sini ada beberapa peringkat lah, ada beberapa peringkat ketentuan itu. Jadi kalau dalam iradah Allah dia memang qadar, kemudian di Lahul Mahfuz, kemudian di dalam catatan malaikat yang bawa turun tu, kemudian yang terakhirnya Raqib dan Atid lah. Yalah, itu memang berdasarkan apa yang kita buat, maka dia mesti kena bersesuaian dengan apa yang Allah takdir. Walaupun malaikat itu menulis apa yang kita buat, jadi nak membandingkan, maknanya apa yang kita buat itu memang bersesuaian dengan apa yang ditakdirkan. Tapi itu hanya sekadar nak memberi peringatan kepada manusia supaya dia takut apa yang diucapkan, apa yang dibuat akan ditulis. Padahal sebenarnya memang sudah ditakdirkan. Okey, kemudian memanglah lafaz qada dan qadar ni ada khilaf di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Tak ada masalah lah. Cuma Maturidiyah dia agak terbalik dengan kita. Makna qada kita adalah makna qadar Maturidiyah, dan makna qadar kita makna qada Maturidiyah. Okey, tak apa. Maturidiyah kita letak tepi dulu. Itu qada, ketentuan yang sejak azali. Ditulis itu tak ada apalah. Kemudian qadar ini ialah ijad. Maksudnya mentanjiskan atau mengijadkan apa yang sudah dia qadakan. Apa yang Allah Taala sudah inginkan, maka Allah Taala laksanakan dengan kudrah, dengan sifat kudrah. Jadi Allah Taala mentanjiskan kudrah dia, tanjizi hadis lah. Maka terjadilah bersesuaian dengan iradah dia. Tak mungkin berlawan dengan iradah dia. Jadi itu qada dan qadar. Jadi timbul persoalan, bahkan bersesuaian dengan ilmu dia lah. Kalau ikutkan tertib ta'aqul, ilmu, iradah, kudrah. Maknanya Allah Ta'ala sudah mengetahui, kemudian iradah dan ilmu Allah qadim. Kemudian iradah Allah Ta'ala ialah keinginan Allah Ta'ala bersesuaian dengan ilmu dia. Tak mungkin bersalahan dengan ilmu dia. Tak mungkin. Dan juga panggil tanjizi hadis, pelaksanaan yang baru. Jadi di situ timbul isu bermakna adakah segala-gala yang baik dan buruk juga itu memang Allah Ta'ala yang menginginkan dan Allah Ta'ala yang membuat. Bahkan kita belajar dalam wahdaniyah fil af'al, makhluk tidak berbuat, makhluk hanya kasab. Tengok baliklah kan, saya ulang banyak kali letih lah. Jadi timbullah macam tu. Maknanya kalau macam tu, apa gunanya dosa dan pahala? Betul. Allah yang cipta orang tu solat, Allah bagi dia pahala masuk syurga. Allah yang ciptakan dia tu buat maksiat, berzina, Allah tak bagi dia dosa, dia masuk neraka. So manusia ni macam robot Jabariyah lah begininya. Maka muncullah kelompok yang dinamakan Jabariyah. Lain tak cantik. Jadi seolah-olah manusia ni majbur maknanya dipaksa, oleh takdir. Kemudian satu kelompok, bila manusia ni majbur, maka sebelum munculnya Jabariyah ni muncul Qadariyah dulu. Iaitu Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani ni dia mengatakan bahawa tidak ada takdir. Manusia yang memilih untuk apa yang dia berbuat. Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah dia bagi dia kudrah hadisah. Allah Ta'ala beri pada manusia kudrah hadisah, maka kudrah hadisah itu, dengan kudrah hadisah itulah, iaitu tenaga lah, kemampuan, termasuk keinginan sekali. Keinginan, kemampuan manusia yang memilih, dan dia yang buat apa yang dia pilih lah, yang dia nak. Dan Allah Ta'ala pun sampai tak tahu apa yang nak dibuat oleh hamba, dan bila hamba tu sedang buat, maka baru Allah tahu. Itu Qadariyah.
Jadi supaya apa? Bila manusia tu yang pilih dia nak buat baik ke atau nak buat buruk, maka dialah yang layak untuk dapat pahala kalau dia pilih buat baik, yang dia cipta perbuatan dia sendiri. Dan kalau dia pilih buat jahat, dia buat perbuatan dengan perbuatan dia sendiri, maka dia layak dapat dosa. Kalau Allah yang buat semuanya, apa guna dosa pahala? Makanya di situ manusia akan jadi majbur. Maka jadilah muncullah qadariyah. Dalil dia macam-macam. Dalil dia kata faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang hendak nak beriman, berimanlah. Siapa yang nak kafir, kafirlah. Itu Allah Taala bagi tahu kan ayat tu kan. Ada yang terputus sikit tadi. Ada 2 kali terputus ni, tak tahu lepas ni dia putus balik ke, wallahu a'lam. Memang line tak cantik. Tadi tu terputus kejap tu, tak kena suara lah. Jadi boleh tengok rakaman. Nanti bila rakaman dia tak putus lah. Saya rasa lah bila rakaman dia tak putus. Tengah rakam ni, live ni dia putus. Nanti bila dah habis tengok rakaman, dia sambung balik rasanya. Jadi muncullah qadariyah. Antara dalil dia yang lain ialah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan mengubah apa-apa yang pada kaum itu, melainkan kaum tu yang mengubah diri mereka sendiri. Itu dalil-dalil qadariyah. Jabariyah pula berdalilkan kullun min indillah. Kullun min indillah. Kullun min indillah itu dalil Jabariyah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Taala menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Itu dalil Jabariyah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Taala menciptakan segala sesuatu. Masing-masing berdalilkan Al-Quran. Nampak tu? Qadariyah berdalilkan Al-Quran, Jabariyah pun berdalilkan Al-Quran. Okey. Jadi memang di sini ada permasalahan lah. Sebab tu memang sebenarnya ada orang yang dia cenderung kepada Qadariyah dan ada orang dia cenderung kepada Jabariyah tanpa dia sedari. Jadi datang Asy'ariyah ni biasalah, Asy'ariyah ni mu'tadil, mutawassit. Dia memang mendamaikan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian juga samalah dalam bab jisim dan ta'til tu kan. Ada yang mujassimah mengisbatkan semua ayat Quran sehingga bawa kepada tajsim, mujassimah. Dan ada yang terlalu melampau dalam mensucikan Allah Taala, menafikan semua sifat, akhirnya jadi mu'attilah. Jadi Asy'ariyah datang jadi di tengah-tengah. Jadi kita kena pandang di sini, kena pandang daripada 2 sudut. Satu sudut akidah, satu sudut syariat. Ataupun satu la ilaha illallah, satu Muhammad Rasulullah. Satu keyakinan, keimanan, i'tiqad kita lah. Satu lagi tuntutan untuk kita beramal. Beza tu. Okay, dari segi akidah kan kita kata antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita kena beriman kepada takdir Allah Ta'ala, baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Itu beriman, beriktikad. Allah yang buat segala-galanya. Wahdaniyah fil af'al. Kemudian semuanya keinginan Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Betul, ayat tu kita percaya, kita wajib imani. Cuma dari sudut zahirnya, dari sudut syariatnya, kita disuruh beramal. Nabi kata i'malu, beramallah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang tu akan dipermudahkan terhadap apa yang dia ditakdirkan. Sahabat pun confused. Sahabat pun tanya, kalau semuanya dah ditetapkan, nak buat apa kita beramal? Nabi kata i'malu, beramallah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dipermudahkan terhadap apa yang dia ditakdirkan.
Kemudian banyak lagi lah Allah perintahkan. Allah kata aqimus solah wa atuz zakat. Allah suruh kita solat, Allah suruh kita tunaikan zakat. Dan Allah kata la taqrabuz zina, jangan kita dekati zina kan, jangan kita buat maksiat. Ati Allah wa ati Rasul, taat Allah taat Rasul. Perintah suruh. Kalau dah takdir nak buat apa suruh perintahkan lagi kan. Jadi kita kena seimbang dalam mandang perkara ini. Dari segi i'tikad kita, kita meyakini bahawa memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyuruh kita berusaha, berikhtiar untuk memilih dan melaksanakan. Dan perkara ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun, kerana dia tidak boleh memandang hanya kepada dalil. Lihat kepada realitinya. Okey, sekarang ni saya nak tanya okey. Apabila manusia, sementara manusia tu ada keinginan ke tak ada keinginan? Kita ni diberi keinginan ke tidak? Kita ni ada keinginan, pilihan, ikhtiar ke tidak? Siapa yang jawab tidak tu bohong lah. Sebab setiap manusia ada keinginan kan. Setiap manusia ada keinginan. Tak boleh dinafikan dia ada keinginan dia. Walaupun keinginan tu Allah yang bagi, tapi dia boleh memakai keinginan dia tu, mengkasapkan keinginan dia. Cuma keinginan dia tu tidak boleh memberi kesan. Keinginan dia tidak boleh memberi kesan. Okey. Apabila manusia menginginkan untuk melakukan sesuatu perkara, adakah semua keinginan manusia itu jadi semua? Adakah apabila manusia itu menginginkan sesuatu perkara, semua yang dia inginkan tu jadi semua? Ataupun apakah apa yang manusia inginkan itu tak jadi semua? Kemudian manusia tidak menginginkan sesuatu. Apakah manusia tidak menginginkan sesuatu, semua tak jadi? Atau dia tak inginkan sesuatu tapi semua jadi? So dia ada 4. Di sini ada 4. Ada 4. Yang pertama, manusia menginginkan sesuatu, kalaulah keinginan dia itu bersesuaian dengan takdir Allah, jadi. Yang kedua, manusia menginginkan sesuatu tetapi tidak bersesuaian dengan takdir Allah, tak jadi. Yang ketiga, manusia tidak menginginkan sesuatu dan bersesuaian dengan takdir, memang tak jadi ya. Dan yang keempat, manusia tidak menginginkan sesuatu tetapi tak bersesuaian dengan takdir, maka akan jadi juga. 4 perkara. Nak tanya 4-4 ni pernah berlaku tak dalam kehidupan? Ada semua orang dia ingin jadi semua? Ada semua orang yang dia ingin tak jadi semua? Ada orang yang dia tak ingin tak jadi semua? Ada orang yang dia tak ingin jadi semua? Ada? Jadi ini dalil, ini yang kita lalui hari-hari. Apa yang kita inginkan kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Dan apa yang kita tidak inginkan pun kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kita diberi keinginan, maka yang jadi dan tak jadi itu bukan berdasarkan keinginan kita, berdasarkan takdir. Tetapi kita tidak dipaksa, maknanya kita tak boleh kata, aku dah ditakdirkan buat macam mana. Habis tu yang kita inginkan jadi tu, kita tak kata takdir pula. Tak ingin PKP disambung, sambung juga kan. Buat macam mana? Jadi di sini kalau nak diikutkan teori lah, teori yang ulama buat, satu dipanggil takdir mubram. Takdir mubram, iaitu takdir yang tidak boleh diubah. Takdir yang tidak boleh diubah. Takdir mubram ini akan menghasilkan af'alul ittirari pada manusia. Takdir mubram, takdir yang tidak akan diubah, akan menghasilkan af'alul ittirari kepada manusia. Maknanya perbuatan yang berlawanan dengan keinginan manusia lah. Berlawanan dengan keinginan manusia. Kemudian yang kedua dipanggil takdir mu'allak. Dipanggil takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu maksudnya dia mu'allak dengan iradah manusia, mu'allak dengan keinginan manusia.
Jadi kalau keinginan manusia itu dia berkeinginan untuk sesuatu, maka benda itu terjadi ikut keinginan dia, sebenarnya bukanlah terjadi kerana keinginan manusia itu, dah memang itulah takdir dia. Jadi keinginan manusia itu bersesuaian dengan takdir Allah, maka jadi. Jadi manusia rasa apa yang diinginkan jadi, itu dipanggil takdir muallaq. Tapi kalau dia inginkan tapi tak jadi, maka itu namanya takdir mubram. Takdir mubram maknanya apa yang terjadi itu berlawanan dengan keinginan manusia, maka dia jadi takdir mubram. Kerana dia akan jadi af'alul ittirari, bukan menurut ikhtiari, tak akan jadi af'alul ikhtiari. Kalaulah bersesuaian dengan kehendak manusia, dia akan jadi af'alul ikhtiari. Jadi seolah-olah perbuatan itu terjadi atas dasar ikhtiar manusia. Dia panggillah takdir muallaq yang menghasilkan af'alul ikhtiari. Faham? Itu teori saja, teori. Faham Jadi di sini manusia diberi iradah tetapi tidak memberi kesan, diberi keinginan tetapi tidak memberi kesan. Dan manusia juga diberi kudrah, namanya kudrah hadisah, dan kudrah hadisah pun tidak memberi kesan. Kudrah hadisah ini dia hanya muqaranah. Ketika manusia ingin melakukan sesuatu dan keinginan dia bersesuaian dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, maka ketika dia melakukan perbuatan itu, maka Allah mentanjiskan sifat kudrah dia secara hadis. Kemudian kudrah hadisah yang ada pada manusia itu muqaranah dengan kuasa Allah Ta'ala, maka jadilah perbuatan tersebut yang dinamakan kasab. Jadi ada kalanya kadang-kadang kita tak sengaja membuat satu kesalahan, kesilapan. Maka Allah Maha Adil. Dalam hadis Nabi kata, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memaafkan umat aku khata', tersalah, tak sengaja, nisyan, terlupa, wa mastukrihu alaih, dipaksa. Nama dia khata', nisyan, dia ikrah, maka dia ni tak berdosa, tak tulis dosa dalam pahala, kerana dia bukan buat atas dasar niat. Jadi sebab itulah manusia itu diberi dosa dan pahala atas dasar niat dia, keinginan dia. Maka diberi dosa dan pahala atas dasar niat dan keinginan dia. Memang keinginan, keupayaan untuk memilih dan berniat atau berikhtiar datang dari Allah Ta'ala juga. Memang datang dari Allah, tapi kita yang memilih. Jadi atas dasar pilihan itulah kita akan diberi dosa dan pahala. Sebab tu ada orang kalau buat salah tak sengaja, dimaafkan. Mungkin dia kena hukum di dunia, contohnya tersalah membunuh dengan tak sengaja, dia panggil qatl ghairu amad. Dia ada qatl amad, syibih amad dengan khata'. Qatl yang khata', membunuh akan ada 3 hukum dalam mazhab Syafi'i. Amad, ghairu amad dan khata'. Sengaja bunuh, kemudian serupa dengan sengaja, dia tak niat nak bunuh tapi dia pukul sampai mati, iaitu syibih amad. Satu lagi khata', dia langsung diingatkan ada nak memburu rusa dalam hutan, tengok gerak tembak-tembak, rupanya ada manusia tengah buat projek dalam hutan, dia tembak mati, itu khata'. Tapi tetap dihukumi, tapi tak ada dosa. Maksudnya kita cerita pasal dosa dan pahala. Kadang-kadang hukuman di dunia terpaksa diberi kerana benda itu ada maslahat. Begitu juga melafazkan talak kan, tak sengaja. Itu jatuh talak, tapi taklah dianggap sebagai benda itu berdosa kerana itu adalah perbuatan yang tak sengaja. Talak pun tak berdosa pun. Cuma adalah talak bid'ah itu berdosa lah, haram. Talak ketika isteri tengah haid dan sebagainya. Okey. Itu bab qada' dan qadar. Jadi kesimpulannya Asy'ariyah mengatakan kita dari sudut i'tiqad kita macam Jabariyah lah, tapi kita bukan Jabariyah. Memang itu betul. Kita wajib beriktikad bahawa segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, tidak akan berlaku melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi di dalam masa yang sama kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Itulah Asy'ariyah. Titik. Jangan tanya lebih-lebih lagi. Kalau tanya lebih-lebih lagi, membuka pintu, pilih. Pintu nak pergi Jabariyah boleh, pintu nak pergi Qadariyah boleh, pintu nak pergi Mu'tazilah pun boleh. Mu'tazilah ni dia cabang daripada Qadariyah sebenarnya. Mu'tazilah ni dia cabang daripada Qadariyah. Mu'tazilah mengatakan setiap perbuatan yang baik itu Allah yang buat, setiap perbuatan yang buruk itu manusia yang buat. Dia kata tak mungkin nisbahkan perkara yang buruk kepada Allah.
Okey. Cara nak jawab dia. Okey, kita tanya Mu'tazilah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat baik ke suruh kita buat jahat? Mestilah dia jawab Allah Taala suruh kita buat baik lah. Bahkan Allah melarang kita buat jahat. Okey. Yang kedua, Allah Taala suka kita buat baik ke atau Allah Taala suka kita buat jahat? Allah suka kebaikan ke Allah suka keburukan? Pada kita mestilah Allah Taala suka kepada kebaikan. Okey, kemudian kita tanya dia lagi, kalaulah Allah Taala suka kepada kebaikan, tidak suka kepada keburukan. Okey, kalaulah seseorang manusia itu melakukan keburukan, mampu atau tidak Allah Taala menghalangnya? Faham Allah suruh kita buat baik, larang kita buat buruk. Dan Allah tak suka kita buat buruk, Allah suka kita buat baik. Okay, sekarang ni apabila manusia itu melakukan satu keburukan, mampu ke tidak Allah menghalang manusia itu buat buruk? Kalau kata tak mampu, mustahil. Kalau mampu, kenapa Allah tak halang? Kalau Allah mampu untuk menghalang satu manusia itu berbuat keburukan, kenapa Allah tak halang? Sedangkan Allah tak suka keburukan dan Allah tak suruh keburukan. Kenapa Allah tak halang? Apabila sesuatu manusia nak buat keburukan, kenapa Allah tak halang manusia itu buat keburukan? Adakah kerana Allah suka keburukan? Ataupun kerana Allah Ta'ala memang suruh buat keburukan? Mustahil. Habis tu kenapa Allah tak halang? Sebab keburukan itu Allah yang tentukan, Allah yang buat. Sebab tu Allah Ta'ala tidak halang pasal apa? Dia yang buat. Kalau memang manusia itu yang buat keburukan, sedangkan Allah tak suka keburukan, Allah tak suruh keburukan, kenapa Allah biar berlaku? Jadi sebab tu memang Allah yang takdirkan keburukan itu berlaku. Oh, kalau macam tu Allah Ta'ala suka benda buruk lah. Ingat, orang yang menciptakan keburukan tidak buruk. Yang menciptakan keburukan tidak buruk. Yang berlaku keburukan itu yang buruk. Contoh mudah saja. Ada orang dia lukis. Lukisan orang tengah solat. Yang kedua, ada orang dia lukis orang tengah berzina. Contoh dia lukis lukisan orang tengah solat. Satu lagi dia lukis lukisan orang tengah berzina. Nak tanya, yang pelukis tu solat, bila dia lukis orang solat, dia solat. Berarti dia melukis orang berzina, jadi dia penzina. Ya ke? Apabila seorang tu melukis orang tengah berzina, adakah dia berzina? Dia pelukis saja. Kamu goreng cokodok, sebahagian cokodok menjadi, sebahagian cokodok hangit. Jadi kamu yang hangit ke cokodok yang hangit? Jadi pencipta kepada keburukan tidak buruk. Yang buruk itu berlaku apabila berlaku keburukan. Habis kesianlah dia, Allah cipta keburukan jadi pada dia. Sebenarnya Allah ciptakan keburukan yang dia dihukumi baik atau buruk menurut niat dia. Kalau dia ada berniat untuk buat keburukan, maka Allah Ta'ala menciptakan keburukan pada dia, maka dia diberi dosa kerana niat dia ingin melakukan keburukan. Tak puas hati juga. Okey, bagi jawapan checkmate. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ayat Al-Quran checkmate. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak ditanya terhadap apa yang dia berbuat, sebaliknya manusialah, kamulah yang akan ditanya. Mustahil Tuhan itu dipersoalkan. Mustahil Tuhan itu dipersoalkan. Itu setakat tu mudah saja. Jadi penjelasan yang mudah setakat tu saja. Nak pergi mana lagi, pilih Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, pilih. Jadi qada itu ialah ketentuan Allah Ta'ala yang azali. Kemudian qadar itu ialah pelaksanaan terhadap ketentuan Allah Ta'ala itu. Okey, kemudian timbul persoalan. Habis tu ada hadis Nabi mengatakan bahawa doa itu tidak ada yang boleh mengubah takdir melainkan doa. Dalam Tirmizi kan, dalam hadis dalam Sunan Tirmizi yang mengatakan tidak ada yang boleh mengubah takdir melainkan doa. Kemudian ada yang mengatakan pula bila kita banyak bersedekah menjangka umur kita, menambahkan rezeki, bila banyak istighfar menambahkan rezeki.
Kalau kita menjalinkan silaturahim boleh memanjangkan umur, menambahkan rezeki. Katanya rezeki dengan ajal dah ditentukan, takdir mubram. Doa menolak takdir. Okey. Hadis Nabi. Sebab jawapan dia sebenarnya kalau kita nak memahami sebuah hadis mesti kena rujuk kepada ulama. Jangan ikut Wahabi, terus pergi ambil hadis. Kita tengok apa pemahaman ulama terhadap hadis tersebut. Okey, saya tanya kalau orang tu faham maknanya takdir boleh doa boleh mengubah takdir Okey. Sekarang ni sudah ditakdirkan penyakit corona, virus corona COVID-19 sedang merebak. Okey, itu takdir Allah. Hari-hari bukan hari-hari, seminggu 2 kali Sultan Selangor suruh doa di masjid tu. Semua doa. Kalau takdir boleh doa boleh mengubah takdir, doalah supaya Allah Taala hilangkan coronavirus, supaya Allah Taala tutup hentikan PKP ni. Doa cepat. Doalah. Panggil tu yang paling alim sekali dalam dunia ni, suruh doa. Semua kita doa. Doa mengubah takdir. Doa bagi berhenti, bagi hapusnya corona, cepat doa. Ya Allah, hapuskan coronavirus sekarang juga. Ya Allah, hapuskan coronavirus sekarang juga. Ya Allah, hapuskan COVID-19 sekarang juga. Doa. Ada mengubah takdir. Kata doa mengubah takdir. Doa boleh. Okey. Contoh yang lain, mak ayah saya dah meninggal. Saya doa, ya Allah, kau sudah mentakdirkan mak ayah saya meninggal pada umur sekian. Ya Allah, tukar takdir, hidupkan semula mak ayah saya. Boleh? Boleh? Kalau doa itu boleh mengubah takdir, nak tanya, kenapa takdir-takdir yang lepas tu tak berubah pun? Orang jawab, okey tak. Maksudnya berdoa bukan untuk takdir yang lepas-lepas tak boleh berubah. Takdir yang akan datang tu yang berubah. Takdir yang akan datang berubah. Okey, nak tanya, kita tahu ke apa takdir yang akan datang tu apa dia? Tahu. Siapa yang tahu takdir akan datang apa? Tahu. Contohnya seolah-olah orang itu ditakdirkan mati pada umur 70 tahun. Contoh kalau dia tahulah ni, dia dapat tahu malaikat datang bisik, "Oh, engkau mati umur 70 tahun." Waktu dia dengar, alamak dia, "Ya Allah, bagilah aku panjang umur lagi, aku nak jadi macam Dr. Mahathir, umur 90 tahun, 100 tahun, bagilah aku mati umur 100 tahun." Amin. Tu malaikat datang, Allah Ta'ala dah ubah takdir, Allah Ta'ala dah tambah umur kau sampai jadi 100. Macam tu ke? Macam tu ke? Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Kita pun tak tahu takdir itu berubah atau tidak. Kita rezeki banyak ni contohnya. Contoh yang lain, kita ada rezeki banyak. Kita lah ujung bulan ni, Makcik Kiah dapat 8,000, kita dapat 1,000 je. Doa takdir, ya Allah, Makcik Kiah dapat 8,000. Saya dapat 1,000 je. Ubahlah takdir, saya nak 8,000 juga macam Makcik Kiah. Okey, amin. Tu malaikat datang. Okey, Allah terima doa engkau. Engkau ditakdirkan dapat 1,000. Lepas tu, kau dah doa, Allah Ta'ala ubah takdir. Kau dapat 8,000 macam Makcik Kiah. Ya, macam tu ke? Jadi sebenarnya pemahaman yang sebenar terhadap hadis itu boleh mengubah takdir. Doa itu, hadis yang mengatakan doa itu boleh mengubah takdir ialah manusia ni dia mengkhawatiri perkara-perkara yang buruk berlaku kepada dirinya pada masa akan datang. Dia tak tahu, dia khawatir dan dia tak tahu pun. Dia tak tahu perkara apa yang akan berlaku, tapi dia khawatir benda yang buruk berlaku kepada dia, maka dia berdoalah kepada Allah supaya dihindari terhadap perkara-perkara yang buruk. Ya Allah, janganlah engkau mentakdirkan aku dengan takdir-takdir yang buruk. Betul?
Jadi adakah takdir dia diterima ke, atau doa dia diterima ke tak diterima ke? Kalau betul lah semua takdir doa itu boleh menolak takdir, maka semua orang yang berdoa supaya dia tidak dikenakan takdir yang buruk, maka tak ada seorang pun akan kena takdir yang buruk. Betul? Tapi kita dah doa kena juga. Kita dah doa kena juga, betul? Jadi sebenarnya tujuan doa itu bukanlah untuk mengubah takdir. Cuma oleh kerana manusia itu khawatir akan takdir yang buruk, sebab itu Nabi suruh berdoa banyak. Jadi tujuan sebenarnya doa itu ialah untuk merealisasikan perhambaan diri kita kepada Allah. Kita ni sangat-sangat berhajat kepada Allah. Kita nak tunjuk yang kita ni hamba Allah yang sangat berhajat kepada Allah. Walaupun kita tahu semuanya Allah sudah takdirkan, tetapi kita merendah diri di depan Allah. Kita tadarruk, kita tawaduk di depan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni hamba Engkau yang lemah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau. Ya Allah, kau bantulah aku, ya Allah. Sekiranya takdir yang doa yang terbaik itu, kau bantukanlah aku supaya aku kuat menghadapi takdir-takdirmu, ya Allah. Itu doa yang terbaik. Segalanya Engkau lah yang menentukan segala sesuatu. Aku tidak dapat mengubah segala-galanya. Kau bantulah aku untuk menghadapi takdir-takdir dengan baik, ya Allah. Itu maksudnya doa. Kalau doa boleh mengubah takdir, kita nak tanya sekarang ni, lepas Muhyiddin Yassin ni siapa jadi Perdana Menteri? Ya Allah, bagilah aku jadi Perdana Menteri. Semua orang doa nak jadi Perdana Menteri. So Allah Ta'ala ubah takdir, lantik semua jadi Perdana Menteri. Boleh? Satu negara 2 juta Perdana Menteri. Boleh? Jadi takdir itu tidak berubah. Ada sebagian pendapat mengatakan berlakunya perubahan takdir itu pun sudah ditakdirkan. Okey, contohnya Allah Ta'ala menetapkan seseorang tu rezeki dia sekian, kemudian dia berdoa, dia buat amalan, kemudian Allah menambahkan rezeki dia. Jadi penambahan itu pun sudah ditakdirkan. Sebab tu yang berubahnya itu hanya kata ulama, ada ayat Quran mengatakan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah memadam apa yang dia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang dia kehendaki. Lahu ummul kitab, dan baginya ada ummul kitab. Jadi ulama mengatakan bahawa yang diubah itu, yang dipadam dan diubah itu, ada pendapat yang mengatakan tulisan malaikat malaikat Aqid dan Atid. Ada yang mengatakan yang diturunkan pada setiap tahun itu, pada malam nisfu Syaban itu boleh diubah. Tapi perubahan itu pun bergantung kepada tulisan asal di Lauhul Mahfuz. Tetapi di Lauhul Mahfuz ini pun ada yang khilaf juga. Ada yang kata di Lauhul Mahfuz itu boleh ubah, ada yang kata di Lauhul Mahfuz tidak boleh ubah. Yang ubah itu hanya catatan malaikat. Khilaf lah. Tapi yang sepakatnya di dalam iradah Allah tidak berubah. Kalau berlaku perubahan pun dalam iradah Allah, perubahan itu sendiri sudah dikehendaki Allah. Allah yang menghendaki perubahan tersebut. Tak mungkin berlaku perubahan pada iradah Allah Ta'ala. Di Lauhul Mahfuz ada khilaf. Ada yang kata ayat yamhullahu ma yasha' wa yuthbit itu berlaku juga kepada Lauhul Mahfuz. Ada ulama mengatakan tidak, pada Lauhul Mahfuz takkan berubah. Yang berubah tu pada catatan malaikat yang diturunkan setiap tahun ataupun setiap hari. Dia ada kan setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Setiap hari Senin dan Khamis kan ditukar buku mingguan. Jadi yang berubah itu selain daripada Lauhul Mahfuz menurut sebagian pendapat. Wallahu a'lam, itu khilaf. Jadi kalau lagi iskal lagi, kalaulah semua baik dan buruk tu daripada Allah Ta'ala, kenapa Ustaz bila akhir-akhir kuliah Ustaz kata setakat ni saja, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik daripada saya sendiri, kelemahan saya sendiri. Ustaz cakap, dia cakap dia sampaikan lain, jadi dia amalkan lain. Amalkan lain. Jadi kita kata itu adab. Bila kita kata segala yang baik itu daripada Allah, segala yang buruk itu atas kelemahan saya, itu adab kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya kita i'tiqad kita memang baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi Ta'ala. Tapi bahasa kita takkanlah kata yang buruk daripada Allah Ta'ala. Takkan kita nak doa. Contoh, wahai pencipta babi, ampunlah dosaku. Wahai pencipta babi, hapuskanlah PKP. Siapa cipta babi?
Allah cipta babi. Boleh tak kita kata, wahai pencipta babi, itu kurang hajar nama dia. Kalau tak percaya, pergi jumpa. Wahai Perdana Menteri yang kentut busuk, tolonglah hentikan PKP. Wahai Perdana Menteri yang kentut busuk. Ada ke Perdana Menteri kentut wangi, nak tanya? Sebab dia Perdana Menteri, dia kentut wangi. Dia, wahai Perdana Menteri yang kentut busuk. Memanglah Perdana Menteri kentut busuk, tapi kalau cakap macam tu depan Perdana Menteri, kena lempang lah dengan bodyguard dia. Dia tak ada adab. Jadi bila kita bercakap, bukanlah kita menyandarkan keburukan kepada kita, bukan berarti kita meyakini. Faham Itu sedikit sebanyak tentang perbahasan qada dan qadar. Kaitan dia dengan setelah sifat ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala itu qadim, maknanya takkan berubah-ubah. Ilmu Allah Ta'ala tak bertambah, tak berkurang, tak berubah. Dan apa yang Allah inginkan itu sudah diketahui oleh Allah, maka keinginan Allah juga qadim. Keinginan Allah juga tidak akan berubah-ubah, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Bersesuaian dengan ilmu Allah. Begitu juga dengan takdir Allah Ta'ala, pelaksanaan dia, Allah Ta'ala laksanakan dengan kudrah dia. Maknanya ilmu, iradah dan kudrah. Bukanlah ikut susunan tertib tu, berarti ilmu dulu, lepas tu baru iradah, lepas tu baru kudrah. Ni dia panggil tertib ta'akul ataupun tertib ikhbari, tertib tazkiri. Jadi maknanya benda itu bila kita cerita, itulah dia punya apa? Dia punya okay. Manusia bila diberitahu, bila dia beritahu PKP akan bersambung lagi, dia dapat tahu. Bila lepas dia dapat tahu, baru timbul keinginan, alamak aku kena pergi beli makanan buat stok. Sebab dia dapat tahu PKP akan disambung lagi, maka dia timbul keinginan untuk beli barang-barang buat stok. Lepas tu bila dah ada iradah dia, keinginan dia, lepas tu dia pergilah pergi kedai. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua iradah, lepas tu kudrah. Bagi Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala ilmu, sifat dia semuanya qadim, tak ada awal, tak ada akhir. Cuma tertib ta'akul itu, tertib tazkiri atau tertib ikhbari itu hanya ada ikut susunan lah. Faham Jadi setiap hari kan dalam Al-Quran Allah kata kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Ta'ala itu sibuk dengan urusan dia. Jadi bukanlah urusan Allah Ta'ala itu baru nak bermula, bukan ibtidaan tapi ibdaan. Allah Ta'ala hanya menzahirkan sahaja apa yang sudah dikehendaki dengan mentanjizkan sifat kudrah. Maka tanjizi ini kan amrun i'tibari. Jadi tak ada masalah kalau tanjizi itu tajaddud, berubah-ubah. Tanjizi itu dia tajaddud kan, wujud ba'dal adam, wujud ba'dal adam, taghayyur, tajaddud. Tak ada masalah sebab apa tanjizi ini, ta'alluq tanjizi itu benda yang amrun i'tibari. Amrun i'tibari tidak qaim bizat Allah Ta'ala, tidak qaim bisifat Allah Ta'ala. Dia amrun i'tibar saja. Maka tidak ada masalah kalau benda itu tajaddud. Faham ada soalan nak tanya? Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah tentang sifat ilmu lah. Sifat ilmu. Tapi besoklah kita sambung insya-Allah Besok kita sambung. Tengok ada yang tanya soalan tak? Itu sangat berbicara terus. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niyatul mu'min khairun min amalihi ialah sebab apa? Dikarenakan niat itulah dia diberi pahala. Sebab manusia itu contohnya bila dia bersedekah misalnya. Sedekah itu kan amal dia. Tapi niat dia bukanlah kerana Allah. Niat dia kerana nak menunjuk-nunjuk. Jadi maknanya
amalan itu bukan zahirnya nampak baik, tapi disebabkan niat dia buruk, amalan tu tak jadi baik. Sebaliknya, kalau satu orang tu dia buat benda kecil sekalipun tapi niat dia baik, ataupun niat dia tak kesampaian untuk melaksanakan amalan tersebut, maka tentulah niat itu dianggap lebih baik daripada amalan. Itu yang saya faham lah. Okay, tentang doa. Okay. Dalam sebuah hadis, dalam riwayat Musnad, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada sebuah hadis, saya tak ingat Arab dia. Hadis itu memberi makna doa itu diterima oleh Allah Ta'ala. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan dikabulkan. Allah katakan astajib. Jadi ijabah doa itu ialah nama amruhu iza arada syai'an yakun lahu kun fayakun. Okey, kejap. Ijabah, Allah Ta'ala menerima doa itu dalam hadis tu begitu dengan 3 cara. Yang pertama, apa yang dia minta memang dapat. Itu. Yang kedua, itu dah sedekah boleh menyangkut umumnya penyakit, takdir boleh berubah ikut setengah. Sudah dijelaskan tadi dengar awal balik. Jadi doa itu boleh diterima. Yang pertama, apa yang dia doa Allah Ta'ala bagilah. Yang kedua, dia doa Allah tak bagi, tetapi Allah tukar dengan menghilangkan musibah. Contohnya dia minta duit. Dia minta duit untuk bayar. Contoh. Ya Allah, bagilah aku 1,000, aku nak bayar hutang. Dia nak bayar hutang sebab dia ada hutang 1,000. Dia minta Allah duit. Tapi Allah Ta'ala tak bagi dia 1,000 untuk bayar hutang. Tiba-tiba kawan dia bertelefon, hutang kau 1,000 kat aku, tak apalah, aku halalkan lah. Jadi Allah tukar kan. Bukan Allah tukar lah, sebenarnya Allah sudah takdirkan. Jadi kita nampak seolah-olah benda tu, doa kita Allah Ta'ala tak bagi kita 1,000, kita minta duit 1,000 sebab nak bayar hutang. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala terima doa kita tu dengan bukannya Allah bagi kita 1,000 kita bagi hutang, orang tu halalkan, tak payah bayar 1,000 tu, halal lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah simpan di akhirat. Allah simpan di akhirat. Apa yang kita doa, Allah kata Allah akan terima, tapi Allah tak bagi tahu aku akan terima sekarang, aku akan terima di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala akan simpan di akhirat. Nanti sampai di akhirat nanti, bila kita pada mahsyar, Allah tunjuk ini adalah pahala yang amalan-amalan yang kau buat. Itu dia pelik, ya Allah, ini pahala ni untuk amalan apa? Kau ingat dulu dekat dunia kau doa minta tu, doa minta ni, doa tapi tak dapat kan? Nah, ini dia, aku bukan tak dapat, aku simpan di akhirat. Lepas tu dia pun menyesal, ya Allah, kalau aku tahulah semua yang aku minta tu tak dapat kat dunia, dapat kat akhirat lagi bagus. Kemudian tentang ayat iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Okey. Iza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu. Yang mana Allah inginkan sesuatu. An yakula lahu, maka Allah katakan padanya kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah ia. Okay. Dia punya makna ayat tu mudah je, tapi ni saya saja nak huraikan. Bila Allah kata iza arada syai'an, Allah inginkan sesuatu, ya, ayaqula lahu. Okey, ayaqula lahu. Ayaqula tu dia punya fa'il siapa? Iza arada syai'an, jika arada kita tahu fa'il dia Allah. Jika Allah menginginkan sesuatu. Ini pun dah iza arada tu kan dah menunjukkan bahawa dia bukan qadim. Lepas tu ayat dia ada makna dia, ni sajalah nak huraikan. Iza arada syai'an. Arada fa'il dia Allah, syai'an maf'ul dia ialah syai' sesuatu. Sesuatu tu yang dah wujud ke belum? Kalaulah kita kata arada syai'an, dah tentulah syai' itu syai' yang ma'dum, syai' yang belum wujud. Takkan Allah menghendaki sesuatu yang dah wujud, lepas tu Allah Ta'ala wujudkan lagi tahsilul hasil. Maka makna syai' yang ma'dum, syai' lughawi. Syai' secara lughawi iaitu syai' yang ma'dum. Allah inginkan sesuatu yang belum ada. Ayaqula. Ayaqula tu siapa?
Okay, Allah jugalah dia kata. Ayaqula fa'al dia Allah juga. Lahu. Hu tu siapa? Dia kata hu tu syai'. Macam mana Allah bila ayaqula lahu, bila kita mengatakan sesuatu mesti ada mukhatab. Mesti ada mukhatab. Allah cakap kat siapa? Sekarang ni syai' belum ada. Takkan Allah Ta'ala bercakap kepada makdum, Allah bercakap kepada benda yang tak ada. Mustahil bercakap kepada benda yang tak ada. Bercakap mestilah kepada yang ada, sebab Allah guna sigat amar, kun. Al-amar. Kun tu fi'al amar, fi'al amar mesti ada mukhatab. Jadi mukhatab dia siapa? Dia kata mukhatab tu syai' lah. Syai' tak ada lagi. Kalau syai' dah ada, buat apa Allah nak jadikan dia? Syai' tak ada lagi. Syai' tak ada lagi, takkan Allah Ta'ala cakap kepada syai' yang tak ada. Sedangkan kun itu fa'al amar yang mana mesti ada mukhatab. Ada yang kata Allah Ta'ala berkata kepada kudrah dia. Allah Ta'ala sifat kalam itu berkata maknanya perintahkan kepada kudrah dia supaya mengadakan apa syai' yang diiradahkan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini ada kudrah, ada iradah, ada kalam. Lepas tu fayakunu, jadilah syai' tersebut. Kalau nak difahamilah secara satu-satu. Tetapi di sini maknanya menurut ulama Asy'ariyah bukanlah bermaksud sekiranya Allah menghendaki sesuatu Allah akan sebut kun, tidak. Ayat itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ini apabila dia ingin menciptakan sesuatu apa sahaja, maka semuanya mudah bagi Allah. Seolah-olah kalaulah kita kan, kalau kita nakkan sesuatu kita sebut kun, ataupun dalam bahasa Melayu jadi. Semudah itu. Bukanlah maksud setiap kali Allah nak ciptakan sesuatu Allah kena sebut kun, tidak. Maknanya Allah ayat itu mubalaghah, menunjukkan betapa mudahnya bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan sesuatu yang dia inginkan. Jadi tidak perlu bersusah payah, semudah menyebutkan kun sahaja. Itu istilah alah kan kita kan, aku sebut je semua ikut. Itu mubalaghah sebenarnya. Jadi bukanlah ayat itu menunjukkan mesti Allah nak ciptakan sesuatu Allah mesti sebut kun, tidak. Itu Asy'ariyah punya faham lah. Iaitu menunjukkan betapa mudahnya bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan. Itu makna ayat tersebut lah. Boleh baca dalam tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama Asy'ariyah, contohnya tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Yelah, semua tu saya dah bahas dah. Tengok balik, dengar balik. Segala amalan yang menjanjikan pertambahan rezeki panjang umur tu, saya dah bahas. Dengar balik. Di tengah-tengah tu. Wallahualam, sekat tu dulu. InsyaAllah, kalau besok hari Sabtu. Esok tengok dulu kemungkinan. Besok mungkin ada, mungkin tak ada. Tengok dulu Esok rasanya macam ada kuliah tempat lain. Mungkinlah, wallahu. Jadi dia ada Sabtu Ahad yang memang saya terpaksa off. Jadi mungkin kita rehat, ataupun kalau saya rajin saya tukar petang ke. Tengok macam mana lah. Kalau malam pun saya ada kuliah. Jadi petang ni biasa orang nak rehat kan. Korang semua pun nak rehat. Tengoklah kalau saya rajin, mana tahu tiba-tiba saya sambung petang. Kalau pagi tu ada kuliah lain lah. Jadi kalau tak ada, saya biasalah kita sambung lah. Ahad pun sama juga. Jadi kita mungkin sambung Isnin lah. Kalau saya tak sambung petang, Isnin kita jumpa insyaAllah. Bolehlah rehat-rehat, tengok kuliah yang lain ke. Jadi setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik, kelemahan saya lah. Walaupun hakikatnya kehendak Allah juga kan. Jadi kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.